Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita teruskan kelas kita pada hari ini. Jenis hakisan sungai. So kita kaji beberapa jenis hakisan sungai. So yang pertama sekali adalah lelasan. So kita nak faham apakah yang dimasukkan dengan lelasan. Lelasan adalah bahan yang dibawa oleh aliran air sungai seperti batu tongkol, pasir, kelodak dan sebagainya. So apabila bahan ini diangkut, dia akan bergeser dengan dasar sungai ataupun tebing sungai dan menghauskan dasar dan tebing sungai secara geseran. So ini bermaksud bahan yang diangkut oleh aliran sungai ini dia akan bergeser dengan dasar dan tebing sungai secara geseran. Itu adalah jenis hakisan sungai yang pertama, iaitu lelasan. Jenis hakisan sungai yang kedua yang kita nak fahami adalah lagaan. Laga, dia mesti berlanggar lah. So pelanggaran antara satu sama lain bahan-bahan yang diangkut ataupun dibawa oleh aliran air sungai. So di pelanggaran itu menyebabkan bahan yang diangkut itu dia akan pecah dan menjadi halus. So ini akan memudahkan hakisan oleh sungai menjadi senang. Sebabnya bahannya telah pecah dan telah menjadi halus. So ia mudah untuk diangkut oleh sungai. Itu adalah jenis hakisan lagaan. Yang kita nak tengok yang ketiga adalah hydraul. Hydraul ni adalah bergantung kepada kekuatan air. So ini bermaksud kekuatan air dia bergantung kepada tenaga kinetik air. So kekuatan air yang tinggi bermaksud tenaga kinetik air yang tinggi. Ini akan menyebabkan aliran air sungai boleh menggali keluar. So dia menggali keluar batuan yang berstruktur longgar seperti pasir ataupun keluli. So kalau kita tengok di sini, ini adalah aliran air sungai. So kekuatan air sungai itu ataupun yang menyebabkan tenaga kinetik air sungai itu tinggi, dia akan menggali bahan-bahan yang berada di dasar sungai ini. So kalau kita tengok di sini, bahan yang digali adalah bahan yang berstruktur longgar seperti pasir dan juga kelodak. So ia bergantung kepada kekuatan aliran air sungai. Teruskan lagi. So yang keempat jenis hakisan sungai adalah larutan. Ini larutan. So merujuk biasanya kepada batu kapur yang membentuk tebing sungai. So ini biasanya berlaku di kawasan aliran sungai yang melalui kawasan batu kapur. So aliran sungai itu akan bertindak balas dengan air sungai. Ini bermaksud batu kapur dia akan bertindak balas dengan air sungai. So akan menyebabkan batu kapur dia terlarut. Seperti yang telah saya maklumkan, dia memang berlaku di kawasan batu kapur. Batu kapur ni dia adalah alkali, dia base. Kalau aliran sungai itu berasid, maka dia akan menyebabkan hakisan kepada batu kapur. Yang kelima, jenis hakisan yang kelima adalah hakisan mendalam. So kalau kita tengok di sini, profil keratan rentas sungai, dan kalau tengok di sini adalah tebing sungai. So kita tengok aliran air, so ini keratan rentasnya lah. So kita tengok di sini hakisan mendalam, ini biasanya adalah hakisan yang di mana bergantung kepada halaju air sungai. Halaju air sungai ni dia biasanya adalah sangat tinggi bila dia berada di kawasan tanah tinggi. So ia berlaku biasanya pada hulu sungai. So halaju air yang sungai yang tinggi
dia akan menghauskan dasar sungai. So nampak di sini dasar sungai ni. Air laju dia tinggi, dia akan menghauskan. So dia akan bergeser di sini dan menghasilkan dasar sungai yang dalam bentuk tirus ataupun bentuk V. Ini biasanya berlaku di kawasan hulu sungai. Bagi jenis hakisan yang keenam adalah hakisan melebar. Hakisan melebar ni dia berlaku pada tebing sungai. So ini kalau kita tengok ni dasar sungai, ni tebingnya. So ia berlaku pada musim banjir kerana air mempunyai cukup tenaga dan kawasan di mana berlakunya hakisan melebar ni biasanya pada pertengahan ataupun hilir sungai. Ini biasanya berlaku pada pertengahan ni, maksudnya sungai yang dewasa, juga pada hilir sungai. Ini jenis hakisan sungai. Dan kita terus pergi yang seterusnya adalah jenis hakisan sungai. Yang ketujuh adalah yang hakisan mengundur. So biasanya ini berlaku di kawasan hulu sungai. Hulu sungai, kenapa pada hulu sungai? Sebabnya biasanya pada hulu sungai ada air terjun. So air terjun, so ada lapisan batuan keras, dia masuk sini, dan kalau kita tengok di sini aliran air yang berpusar, dia menggorek dasar sungai. So dia menggorek dasar sungai ni dan menyebabkan dasar sungai menjadi dalam. So bila dikorek di sini, apa yang akan berlaku? Pasir, kerikil, batuan kecil akan diangkut oleh aliran air sungai dan dipindahkan ke tempat baru. Yang kawasan di mana berlaku di sini, ini dipanggil pangkal sungai. Okay, kita teruskan lagi. Iaitu hakisan sungai. So yang ini kita nak fahamkan dari segi hakisan menegak dan juga kita nak bandingkan dengan hakisan mendatar. Dan kalau tengok di sini, ini adalah profil keratan rentas sungai. Profil keratan rentas sungai. Dan kalau kita perhatikan di sini, bagi hakisan menegak, kita dapati dia tirus ataupun dia berbentuk V. So kalau bagi hakisan mendatar ni, dia lebih kepada bentuk U. Okay, so kita teruskan. So kita tengok dahulu bagi hakisan menegak. So ia berlaku di hulu sungai, iaitu pada peringkat muda. Dan kalau kita tengok di sini, dasar sungai ni yang curam. So air, kita nak tahu kenapa dasar sungai dia curam. So air mengalir dengan laju. So pada kawasan di sini, biasanya pada kawasan tanah tinggi, dan menyebabkan hakisan sungai berlaku ke bawah. So dia akan korek-korek dasar sungai. So dia akan membentuk dasar sungai yang berbentuk V, iaitu sempit, dalam dan curam. Ia berlaku di hulu sungai ataupun peringkat muda sungai di mana halaju air sungai sangat tinggi. Lepas itu dia menghasilkan profil keratan rentas sungai yang berbentuk V. Kita tengok pula hakisan mendatar. So ia berlaku di pertengahan sungai ataupun sungai dewasa. So dasar sungainya walaupun nampaknya masih curam, kerana air sungai mempunyai halaju yang tinggi. Walaupun dia di pertengahan sungai, tapi dia masih lagi mempunyai halaju yang tinggi. Dan kalau kita tengok di sini, isi padu airnya yang banyak. So kenapa? Kerana pergabungan beberapa batang sungai. Bermaksud sungai telah bergabung, so dia akan menghasilkan isi padu air yang banyak. So isi padu air banyak ini juga menyebabkan aliran sungai mempunyai halaju yang tinggi. So bila halaju tinggi, tenaga kinetik air sungai dia tinggi, dan ini akan menghakis tebing dan seterusnya melebarkan sungai. So kalau kita tengok di sini, kalau tengok bagi hakisan menegak, dia menghasilkan dasar sungai yang berbentuk tirus ataupun bentuk V.
Bagi hakisan mendatar ni, dia melebarkan sungai sebabnya dia ke tepi mendatar. So dia lebih kepada hakisan di tebing sungai. Sebab itu kalau kita tengok bentuknya lebih kepada U, dan kalau kita biasa tengok, biasanya sungainya adalah lebar, sebenarnya besar. Itu adalah perbandingan di antara hakisan sungai secara menegak dan hakisan secara mendatar. Okey. Dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.